Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid yang dikasihi sekalian? Kita berjumpa lagi dalam kelas Pendidikan Islam Tingkatan 5 KSSM. Kita sambung pelajaran 12 unit 1 bab perkahwinan. Dalam buku teks muka surat 104 kita akan membincangkan tentang rukun nikah pada hari ini. Jadi apakah dia rukun-rukun untuk satu majlis akad nikah itu? Perlulah ada bakal suami, bakal isteri, wali, dua orang saksi dan juga lafaz akad nikah. Kena ada 5 ya. Kalau katakan satu majlis tu awak lihat macam tak cukup syarat je, dalam buku teks kita ada 5. Tiba syarat tu dia kata wali tak ada ataupun saksi tak ada. Bahaya tu. Takut jadi ajaran yang tidak betul ya. Jadi tadi 5 syaratnya: bakal suami, bakal isteri, wali, dua orang saksi dan juga lafaz akad nikah. Di sini diringkaskan untuk mudah menghafal ke-5 syarat tadi, iaitu S, I, S, W, A. S yang pertama untuk suami, I untuk isteri, S yang kedua untuk saksi, W untuk wali dan juga A untuk akad. Ringkasnya S, I, S, W, A, siswa. Harap semuanya boleh hafal rukun nikah ini menggunakan formula siswa. InsyaAllah ya, boleh mudah ni. Baiklah, seterusnya kita akan kupas satu persatu apakah dia syarat bagi setiap rukun nikah tadi. Okay, yang pertama bagi syarat S yang pertama itu bakal suami. Apakah pengertian bakal suami? Iaitu lelaki yang dikahwini oleh seorang perempuan. Ya, pengertian bakal suami itu apa? Lelaki yang dikahwini oleh seorang perempuan. Pertama, syaratnya mesti Islam. Yang kedua, lelaki itu telah dikenal pasti, dah tahu lelaki itu siapa orangnya dan dia memang benar-benar seorang lelaki. Bukan mahram kepada bakal isteri, tak ada pertalian darah sama ada aspek mahram dari segi nasab atau penyusuan ataupun persemendaan. Persemendaan bermaksud perkahwinan. Tidak dalam ihram haji ataupun umrah dan tidak mempunyai 4 orang isteri pada satu masa. Ya, seorang lelaki tak boleh berkahwin lebih daripada 4 orang isteri pada satu masa. Sekiranya nak berkahwin dengan lagi satu, yang kelima, maka salah seorang isterinya perlulah diceraikan ataupun telah meninggal dunia baru berkahwin yang seterusnya. Basically mestilah 4 orang sahaja maksimum pada satu masa ya. Syarat tersebut biasanya agak di 1000 orang ya. Sebelum berkahwin ada 1000 orang. Dekat orang tu akan dinyatakanlah maklumat diri bakal suami tadi. Yang kedua, bakal isteri. Apa itu maksud bakal isteri? Iaitu perempuan yang dikahwini oleh seorang lelaki. Syarat yang pertama iaitu Islam. Bakal isteri tadi itu perempuan yang telah dikenal pasti, dan pastikan perempuan tersebut benar-benar perempuan ya, kena ada kepastian di situ. Bukan mahram kepada bakal suami seperti mahram kerana nasab, penyusuan ataupun persemendaan. Ya, tak ada pertalian darah, bukannya katakan adik-beradik sesusuan dan sebagainya. Bukan dalam ihram haji dan juga umrah, sama macam tadi. Dan syarat yang terakhir, bukan isteri orang. Ya, of course dia tidak boleh berkahwin dengan isteri orang. Haram ya. Dipastikan dia seorang perempuan tu dia memang single available. Sama ada dia gadis ataupun seorang janda. Ya, kalau janda telah bercerai, ada dokumennya mengatakan dia telah bercerai dengan bekas suami yang pertama. Dan juga bukan dalam tempoh iddah talak raj'i. Tajuk talak ni anda belum belajar lagi, tapi basically ianya bermaksud kalau seorang perempuan tu bercerai, dia ada tempoh iddah dengan suami yang pertama tadi. Dalam tempoh tersebut, contohnya 3 bulan, dia tak boleh berkahwin dengan lelaki lain sehinggalah tamat tempoh tersebut. Ya, kita akan baca tajuknya nanti. Okey, yang seterusnya S, saksi. Ya, saksi kat sini kena 2 orang. Boleh tengok tu ada mata 2 sini, mata 2 sana. Itu bermaksud nakkan 2 orang saksi, ada 4 mata ya. Saksi situ 2 orang. Apakah syarat bagi saksi tadi? Pertama, mereka mestilah Islam. Lelaki, perempuan tak boleh ya. Lelaki, baligh, berakal, adil,
iaitu seraya menjalankan ajaran Islam dengan baik, dengan sempurna. Pendengaran yang baik. Kalau pendengarannya tak baik, macam mana nak dengar majlis akad nikah? Dia nak jadi saksi, dia tak dengar pun. Siapa nikah dengan siapa? Apakah nama bakal suami? Apakah nama bakal isteri? Ataupun berapakah dia punya maharnya? Jadi pendengaran tu kena pendengaran yang baik. Takut salah dengar bahaya. Dan juga penglihatan yang baik. Sebab dia saksi. Ya, dia melihat siapakah individu yang terdapat dalam majlis akad nikah tersebut, ya. Dan terakhir sekali, merdeka. Maksudnya bukan seorang hamba, ya. Kita tahu yang seterusnya W, iaitu wali. Apa itu wali? Orang yang mempunyai kelayakan untuk menikahkan pengantin perempuan. Jadi wali ni untuk pengantin perempuan tau, bukan untuk pengantin lelaki, ya. Anda hafalkan sekali lagi sebab soalan pengertian wali pun biasa juga ditanya dalam peperiksaan. Orang yang mempunyai kelayakan untuk menikahkan pengantin perempuan. Ada syarat-syaratnya juga, banyak lagi syarat kat sini untuk satu persatu. Islam, wali mesti Islam. Kalau katakan dia Islam tapi bapanya iaitu sebagai wali belum masuk Islam, ada caranya, ya. Ada dia punya step-step dia orang lain pula. Jadi mesti Islam wali tersebut, ya. Yang kedua, lelaki. Tiba-tiba dia kata, sekarang dah boleh lah mak boleh jadi wali. Bukan bapa dah, ni zaman moden, mak pun boleh jadi wali. Sesat tu, ya, bahaya. Jadi fahamkan betul-betul. Baligh, berakal, bermaksud tidak gila, ya. Adil, tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil yang berterusan, ya. Tadi masuk adil kat sini. Merdeka, iaitu bukan seorang hamba, tidak dalam keadaan haji ataupun umrah, ya. Jadi bukan setakat yang nak berkahwin sahaja, tapi juga yang nak menikahkan pun bukan dalam ihram haji dan juga umrah. Tidak dipaksa mewalikan. Kalau katakan dia kena paksa, kena ugut tau, ya, kena ugut. Dia kata, pakcik kena nikahkan saya juga. Kalau tidak, saya bunuh pakcik. Saya jadi wali, ya, paksa-paksa pula. Ini dipanggil paksa, tidak boleh, ya. Jadi syaratnya mestilah rela menjadi wali. Jadi penyakit yang mencacatkan fikiran bagi wali tadi, seperti wali tersebut gila ataupun nyanyuk, ya. Sebab bahaya kalau dia nyanyuk, dia tak ingat dia dah nikahkan siapa tadi. Ataupun dia gila, ya, tidak siuman pun bahaya juga. Ini penting, ya. Jadi kalau macam katakan wali tersebut memang itu je yang ada dan dia tak boleh, ada nanti jalan keluar bagi masalah ini. Mampu memelihara dan menguruskan hartanya. Maksudnya seorang yang waras, seorang yang cukup dewasa dan tidak tertahan dia untuk tidak ditahan dia tu untuk menguruskan harta bendanya, ya. Dia bolehlah, ya, bukan dalam penjara dan sebagainya. Okey, tadi kita tentang wali kita dah bincangkan syarat-syaratnya. Di sini ada susunan wali. Siapa menjadi wali? Pertama, bapa. Yang kedua, datuk sebelah bapa, ya. Kita punya ayah, ayah kita menjadi wali. Datuk kita pun jadi wali juga, ya. Kemudian ke atas tu maksud moyang, ya, belah bapa. Bapa, datuk, moyang dan ke atas. Lepas moyang ustazah tak tahu apa nama, ya. Lepas bapa, datuk, moyang, lepas moyang apa saya pun tak tahu. Kita apa, tapi masuk ke atas lah. Okey, itu dipanggil wali mujbir. Sebut betul-betul, ya. Wali mujbir. Kadang-kadang awak dalam peperiksaan soalan ni keluar tulis lain. Mujbir dah jadi wali apa entah kan, ya. Mujbir, ejaannya M-U-J-B-I-R. Okey, tu dia wali mujbir. Jadi apa tu wali mujbir? Iaitu wali, mereka ni berhak mengahwinkan pengantin perempuan yang masih gadis, ya, bukan janda, tanpa persetujuan terlebih dahulu dengan syarat bakal suami sekufu dengannya. Sekufu di sini bermaksud setaraf, ya, seperti setaraf dari aspek pendidikan, aspek ekonomi dan juga aspek pekerjaan. Sekufu macam setaraf je kan, bagi pinang belah dua je. Jadi sekufu itu masuk wali mujbir. Tapi insya-Allah lah, ya, orang tua atau ibu bapa lebih tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Okey, yang kedua, wali bukan mujbir. Tadi wali mujbir, bapa dan datuk dan ke atas. Yang ini wali bukan mujbir.
selain bapa dan datuk dan ke atas, iaitu adik-beradik lelaki si ibu sebapa. So adik-beradik bagi seorang perempuan boleh menjadi wali, ya, adik-beradik lelaki lah. Adik-beradik lelaki tadi sama ibu sebapa ataupun yang kedua sebapa sahaja. Kemudian anak saudara juga boleh, sama ada daripada lelaki, ya, adik-beradik lelaki si ibu sebapa ataupun sebapa sahaja. Di situ Ustazah telah boldkan, ya, highlightkan yang hitam tu untuk poin penting. 3 adik-beradik, 4 masih adik-beradik, 5 anak saudara, 6 anak saudara, dan yang ketujuh anak lelaki kepada anak saudara lelaki si ibu sebapa. Nak mudah ingat tu cucu saudara, kan duk panjang dia punya huraian dia, pendeknya cucu saudara. Tadi si ibu sebapa, yang nombor 8 sama cucu saudara, tapi daripada kepada anak saudara lelaki sebapa sahaja. Ya, cucu saudara pun menjadi wali bagi seorang perempuan. Seterusnya kita lihat kat sini wali bukan mujbir yang sambungannya. Ke-9 bapa saudara sebelah bapa kita, si ibu sebapa ataupun sebapa sahaja. Ke-11 sepupu lelaki daripada bapa saudara sebelah bapa, si ibu sebapa ataupun sebapa sahaja. Poin kat sini sepupu lelaki boleh jadi wali sebelah bapa, ya. Dan terakhir sekali wali hakim. Jadi wali hakim ni apa? Wali hakim ialah seorang yang diberikan kuasa oleh pemerintah untuk menjadi wali. Bukanlah dia tu hakim mahkamah ke apa, tapi seorang pegawai agama ataupun seorang tok kadi yang ditetapkan di pejabat agama dan ada tauliah yang tersendiri, ya. Ada dia punya tauliah lah. Baiklah, kita lihat sekarang bagaimana agaknya wali tadi tu boleh bertukar daripada bapa kepada wali hakim ataupun wali-wali lain, bapa saudara ke, cucu saudara ke, berpindah kepada wali hakim. Dalam sebuah majlis perkahwinan perlu mencari bapanya, datuknya, adik-beradik lelaki, dan ikut susunannya. Dia tak boleh terus mana-mana suka je, ikut susunan. Sampai akhir sikit tak ada dah, barulah berpindah kepada wali hakim. Ni dia beritahu wali hakim ni. Yang pertama sekali, tiada mempunyai wali nasab. Tak ada, memang tak ada, ataupun dah meninggal semua, kan, ya. Berpindah kepada wali hakim, kepada wali daripada pegawai agama, ya, pegawai jabatan agama. Wali nasab jauh lebih 2 marhalah. Maksudnya jauh yang sukar untuk didatang dalam majlis akad nikah tadi. Kalau dulu-dulu 2 marhalah jauh, sekarang dah dekat dah 2 marhalah ni, naik kereta dan sebagainya. Tapi ni syarat ni masih kekal di sini, ya. Wali hilal tidak dapat dikesan. Ada rasa hidup lagi dia punya pakcik dia, tapi tak tahu kat mana sekarang. Dia dah buat announcement, dah cari, dah letak di media sosial, di akhbar mencari wali, tapi tak dapat juga dikesan sehingga tarikh akad nikah. Ataupun saudara baharu ataupun iaitu mu'allaf yang tiada wali nasab yang layak. Tadi macam Ustazah cakap kan, dia Islam, dia tak kahwin, tapi bapanya masih lagi non-Muslim. Tak ada lagi siapa-siapa lagi yang Muslim. Jadi dia berpindah kepada wali hakim. Ataupun anak tidak sah taraf, yang bermaksud anak luar nikah, dia jika nak berkahwin, walinya ialah wali hakim. Kerana tidak mempunyai bapa yang betul, datuk yang betul, ya. Wali dalam ihram haji ataupun umrah, ada walinya, ada, ya, dia ada ayah dia tapi tengah buat haji. Tapi kat sini kata tak apa, boleh kahwin dulu gunakan wali hakim. Jadi ayah dia kata tak apa, bolehlah, ya, teruskan dengan wali hakim. Wali enggan mewalikan pernikahan. Jangan kata tak ada tau. Ada berlaku, sebab tu ada dalam syarat ni. Dia tak nak, dia tak say nak jadi wali kepada perempuan tadi. Nak buat macam mana, dan dia je ada, dia tak nak juga. Walaupun masih hidup, terpaksalah berpindah kepada wali hakim. Ataupun terakhir sekali, wali sendiri yang hendak berkahwin dengan perempuan tersebut dan tiada wali lain yang setaraf. Sepupu. Contoh tadi dah tengok semua ikut senarai, dan tak ada lagi siapa, sepupu je boleh. Tetapi sepupu dia nak kahwin dengan perempuan tadi, dialah wali, dialah bakal suami. Jadi macam mana tak boleh? Kena cari wali hakim. Okey, faham, ya? InsyaAllah. Seterusnya yang terakhir untuk A di sini, siswa tadi SISWA, iaitu A for akad nikah. Ya, lafaz akad nikah dipanggil juga sirah. Sirah ni 2, satu ijab,
satu kabul. Ijab, kabul. Baiklah, lafaz yang ijab bermaksud diucapkan oleh wali atau wakilnya. Itu ijab. Ya. Kabul itu lafaz yang diucapkan oleh bakal suami atau wakilnya. Ya. Jadi kat sini contoh ijab, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku. Kabul tadi dia kata aku terima nikahnya anak perempuanmu. Kalau kita dengar dekat macam drama-drama kan, dia kata aku nikahkan kau dengan Ani binti Abu dengan mas kahwin RM100 tunai. Nanti bakal suami atau pengantin lelaki dia akan jawab, aku terima nikah Ani binti Abu dengan mas kahwin RM100 tunai. Ya. Jadi kat situ ada contoh ijab, kabul. Pada dalam peperiksaan ditanya juga contoh ya. Kalau pengertian awak ambil yang lafaz tadi. Ya, pengertian dekat sini. Ini pengertian ya. Ini pengertian kabul, tapi yang ini adalah contoh ya, contoh lafaz ijab dan contoh lafaz kabul. Baiklah. Jadi syarat lafaz nikah ni dia ada syarat-syarat tertentu. Nak nikah tu duk dap ya, takut nak nikah dah Okey. Pertama sekali bagi lafaz tadi, lafaznya tu ada perkataan nikah atau perkataan kahwin atau terjemah yang tepat daripada kedua-duanya. Kalau katakan digunakan aku berikan anak perempuanku kepadamu. Ya, aku ambil anak perempuanmu. Tak boleh tu. Dia mesti perkataan nikah ataupun kahwin ya, barulah lengkap. Kemudian lafaz ijab dan kabul hendaklah jelas dan bukan secara kiasan. Kiasan di sini bermaksud dia tidak jelas ya, dia berkias je ya, untuk jelas ambil anak dia. Aku serahkan bunga di taman ku ini kepadamu. Ya, aku terima bunga di tamanmu. Dah apa cerita kan bunga-bunga ya, anak perempuan. Sebab tu jelas ada nama dia siapa. Okey. Lafaz ni betul-betul tak diselangi dengan perkataan lain. Ya, terus je. Aku nikahkan kau dengan Ani binti Abu dengan mas kahwin RM100 tunai. Aku terima nikah macam tu. Tapi kalau kata aku nikahkan kau dengan anak perempuanku Ani binti Abu dengan mas kahwin RM100 tunai. Lepas tu tanya, dah kerja ke belum? Dia tanya lain. Dia selangi perkataan lain, tak boleh. Dia kena terus saja ijab dan kabul ya. Baiklah, yang seterusnya. Lafaz akad nikah adalah berkat kuasa serta-merta kesannya. Serta-merta, automatically. Tak boleh kata lepas nikah tu dia kata berkat kuasa dia nikah sekarang, tapi berkat kuasa ni minggu depan je. Sebab tak buat majlis lagi. Baru nikah je, belum panggil orang datang makan lagi. Tak. Dia once akad nikah, ianya telah pun berkuat kuasa serta-merta. Kelayakan wali dan juga bakal suami berkekalan sehingga selesai akad. Kedua-dua, wali dan juga bakal suami kekal kelayakan. Contohnya, syaratnya iaitu Islam. Masih Islam sehingga selesai akad. Kalau tiba-tiba seorang murtad ke, tiba-tiba seorang pengsan ke, tiba-tiba salah seorang gila ke, tak boleh ya. Dia mesti berkekalan kelayakan dia. Tidak dibataskan dalam tempoh masa. Bernikah ni, aku nikahkan dia dengan anak aku ni untuk tempoh setahun saja. No, cannot. Tak boleh ya. Tak ada dibataskan tempoh masa. Kena forever lah kan ya, sampai bila-bila. Ajaran salah kalau katakan perkahwinan yang ada ditetapkan tempoh masa. Baiklah, di sini ada contoh-contoh lafaz akad yang tidak sah. Macam mana boleh tak sah ni? Dia kata kesannya tertangguh pada masa hadapan. Dia buat syarat kan. Apabila tiba bulan Ramadan, aku kahwinkan kau dengan anak perempuanku. Maksudnya dia dah akad nikah ni sekarang bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Tapi dia kata Ramadan nanti baru jadi pernikahan tersebut. Tak boleh. Tak boleh, syarat demikian tidak boleh ya. Yang kedua, lafaz ta'liq. Dia kata wali melafazkan, sekiranya anak perempuanku berjaya dalam peperiksaan, aku kahwinkan kau dengannya. Lah, tunggu habis periksa dulu ke? Nikah tu jadi. Dia tak ada kata tunggu-tunggu nanti. Ataupun yang ketiga, kesian wali pingsan setelah melapaskan ijab dan
belum sempat lagi bakal suami tadi melafazkan kabul, ya. Aku nikahkan dikau dengan anak perempuanku Ani binti Abu dengan mas kawinnya RM100. Tak sempat habis, dah pengsan, ya. Jadi yang bakal suami tak sempat menyambut lafaz kabul tadi. Maka majlis akad nikah tersebut perlu diulang semula, ya. Bila dah wanita dah sedar dan tidak pingsan, ya, kena selesai dalam satu majlis, ya. Baiklah, sekian sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Semoga anak-anak murid semua dapat apa yang Ustazah ajar dan boleh bermanfaat kepada anda semua di sana. Teruskan menuntut ilmu, jangan rasa ada rasa malas, ada rasa stres, ya. Sebab belajar tu boleh juga di mana-mana, walaupun di rumah, di sekolah, secara online, secara PTPR, semuanya boleh, ya. InsyaAllah yang penting kita ada semangat yang kuat, ya. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Sekian, sehingga berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe pada video Ustazah, ya, di bawah. Klik subscribe dan juga like, share, komen. Assalamualaikum.